Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nastaftiul jilsata misla mana wa bi'ahnuna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa tawajjuhatina fi tawajjuhatihim ala hazin niyah wa kulla niyatin salihatin wa ala mana wa bihi salihun wa khususan ala mana wa bihabi Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz kama wajhahu Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus fi kulli khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mengikuti program Wancana setiap malam insya-Allah dalam tiap-tiap minggu. Sebelum daripada ini kita aturkan program, pihak Warisan Sejarah Cina mengucapkan jazakumullah khairan jazaa, mudah-mudahan dalam limpah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang dan melihat dan menilik kepada kita dengan pandangan Ainur Rahimah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, datuk-datuk, datin-datin, para penonton, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dan mengapa kita mencintai para ulama? Mengapa dan kenapa kita mencintai auliaillah? Inilah sebagai wasilah kita untuk mendekati mereka. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sekali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya menyarankan kepada kita supaya sentiasa berada dan duduk dalam majlis ulama, ya, bersalaman dengan ulama, menemui ulama, duduk jilsah sekali dengan ulama, itu menandakan sebagai saksi kita di akhirat, ya. Maka dengan mengingati alim ulama, mengingati auliaillah, bahawasanya mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di sana kelak menjadi saksi di dunia dan menjadi saksi di akhirat. Sebab kita mencintai mereka, maka Warisan Sejarah Cina mendatangkan cerita para ulama, para alim, para tokoh-tokoh solihin, mudah-mudahan menjadi asbab kita termasuk daripada kalangan mereka. Pada malam ini kita akan menceritakan satu tokoh yang berada pada sekitar 1800, iaitu Tuk Syihabuddin. Dalam buku Tuk Syihabuddin, tapi dalam kitab ada termaktub dalam kitab beliau tertulis Tuk Syihabuddin bin Zainal Abidin, seorang ulama yang begitu hebat satu ketika dahulu pada 1800, yang mana dalam catatan research atau kajian setengah daripada pengkaji sejarah mengatakan beliau mengaji 40 tahun. Kita boleh dengar nanti dengan ahli panel kita, sementara menunggu nak dimaklumkan kepada beliau terlambat sikit pada malam ini, tapi alhamdulillah pihak kami mengucapkan jazakumullah kasiran kepada Ustaz Zainal Abidin bin Lebay Hasan kerana sudi juga untuk buat sesi yang kedua, ya, yang sebelum ni kita dah bincang, sebelum kita dah wawancara mengenai dengan tokoh leluhur beliau, nenek moyang mereka, beliau Ustaz Zainal sendiri, untuk mengadakan sesi yang kedua. Beliau bersetuju, alhamdulillah, beliau bersetuju, alhamdulillah. Jadi itulah yang saya sebutkan mereka awal dulu. Mudah-mudahan kita mencintai inda zikri salihin tatanazzalu rahmat. Waktu kita menyebutkan cerita orang soleh, diturunkan rahmat kasih Allah, diturunkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab dengan mencintai mereka, Allah Taala jauhkan kita berbalak, jauhkan kita berwabak, jauhkan kita dari penyakit hati, penyakit dunia dan penyakit-penyakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan akan martabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa-dosa kita, nenek moyang kita dan mereka-mereka yang terdahului, mereka-mereka yang mendahului kita. Insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini kita akan dapat soal jawab. Yang mana ingin bersoal jawab tentang Tuk Syihabuddin, mana titisannya? Mungkin Ustaz Zainal pada malam ini akan bukakan salasilah, gulung salasilah tu, dia ada scroll ataupun ada sejarah family tree tentang
keturunan Durai bagi Tok Syihabuddin, dan perhubungan yang berada di kampung-kampung Bala Gantang, Bintang, ya, kampung-kampung yang berhampiran dengan kampungnya, dan terus ke Cenong. InsyaAllah kita malam kita nak dengar, nak buka silsilah keluarga pun boleh pada hujung. Nanti kalau ada yang terdengar ataupun yang termaklum sebelum ni nenek moyang yang cerita bahawa kita keturunan Tok Syihabuddin, keturunan Tok Sujibilang, boleh pada malam ni kita ikuti, ya, dan kita letakkan nama kita, tengok tracekan akan namanya silsilah tu, mungkin ada hubungan. Jadi dengan ini mungkin dah kenal ahli panel kita, Ustaz Zainal Abidin bin Lebah Hassan, ayahandanya seorang tugu yang besar juga satu ketika dahulu, pondok di Bala Gantang, masyhur. Kemudiannya beliau adalah seorang penulis blog, laman blog Pahang, ya, sejarah ulama Pahang. Kalau boleh buka blog beliau insya-Allah. Jadi pada malam ni kali yang kedua kita bersama beliau, Ustaz Zainal Abidin, antara pengkaji yang lebih awal, ya, antara yang terawal mengkaji sejarah-sejarah alim ulama. Ini pula daripada keturunannya, daripada leluhurnya. InsyaAllah pada malam ni kita boleh soal jawab untuk kita dapat istifadah daripada beliau, insyaAllah. Dengan ini pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zainal dengan kesudian bersama kita pada malam ini, dan pihak kami mempersilakan menyebut falyatafaddal masykurah. Ustaz. Kemungkinan dia belum masuk lagi itulah. Saya dah maklum dah daripada awal tadi, mungkin solat isyak dia terlewat sikit untuk untuk settingkan akan program pada malam ini. InsyaAllah kita tunggu sebentar, ya. Kita tunggu sebentar untuk kehadiran beliau. InsyaAllah mudah-mudahan dengan lempah ini. Berada di hadapan saya, tuan-tuan yang telah ikuti, ya, program ni, satu salinan, kalau perhatikan, satu salinan sejarah manuskrip. Sejarah ni bahasa Arab, sejarah ni asal dari syajarah, makna pokok. Maknanya saya terjumpa dengan seorang tokoh lah di Sebuah Cenor. Dia mencatatkan satu sejarah, satu manuskrip lama, catatan lama mengenai sejarah di Sebuah Cenor. Tulisan Jawi, saya state yang asalnya dengan beliau, masih ada dengan beliau, masih ada lagi dengan penjaga-penjaga lah daripada cucunya menjagakan manuskrip itu. Jadi saya ambil state, inilah bukti mengatakan keturunan-keturunannya. Rupanya tercatat di sini, ya, bahawasanya sementara kita menunggu Ustaz Zainal tu, kita ambil sedikit silsilah daripada Tok Sujibilang, Zainal Abidin dan Tok Syahidin. Maka di sini kita tidak boleh nak menindakkan tulisan manuskrip yang sudah tercatat oleh nenek moyang yang terawalnya, yang mana yang dibuat oleh Cikgu Ishak, yang ayahanda bagi Datuk Tan, ya, Datuk Tan Aminuddin, YB Cenor dahulu. Maka beliau ada menulis waktu hayatnya satu buku mengenai catatan sejarah orang Cenor. Semua boleh kata semua menyeluruh. Yang mana kalau kita perhatikan di sini dia tertulis, saya bacakan sikit, ya, yang sebab berkaitan dengan Tok Syihabuddin, adiknya Tok Syahidin. Dia tulis Datuk Syahidin berkahwin dengan Cik Juara. Berkahwin dengan Cik Juara, iaitu Cik Juara ni adalah anaknya bagi Datuk Kaya Ismail, orang kaya Indra Pahlawan Pahang yang pertama. Dia tulis tu, orang kaya Indra Pahlawan Pahang yang pertama. Dalam catatan itulah, dalam catatan manuskrip yang saya baca, ya, bukan saya menambah, ya. Dalam catatan itu menyebut orang kaya Indra Pahlawan yang pertama, Datuk Kaya Ismail. Kemudian anak nama Cik Juara berkahwin dengan Tok Syahidin, mempunyai 2 orang anak. Dia tulis di sini. Yang pertama iaitu Tok Deraman, Datuk Abdul Rahman ataupun Tok Deraman. Yang kedua Tok Nora. Tok Nora kemudiannya beroleh Cik Deraman, anak dia salah seorangnya iaitu Cik Okey, kita tunggu sekejap lagi.
Mungkin beliau akan masuk tak lama tu. Cik apa nama berkahwin dengan tadi, berkahwin dengan Tok Dayang, berkahwin dengan Khatib Cotik. Dia tulis ni Khatib Cotik, yang mana Khatib Cotik ni adik-beradik bagi Imam Megah. Imam Megah ini adalah seorang daripada keturunan yang mana daripada Mungkin Ibrahim, yang mana Mungkin Ibrahim ni adalah anak daripada Nur Intan, orang Minangkabau. Dia tulis dan catatan sejarah ni lah, saya baca ni, bukan saya tambah, bukan saya tulis ni ya. Tok Intan, Nur Intan, orang Minangkabau. Imam Megah berkahwin dengan Aisyah. Lepas tu adiknya Khatib Cotik, kahwin Tok Dayang beroleh Khatib Hamid. Beroleh Cik Zainab, Lebay Hussein dan Tok Rendah. Maka di sinilah jalurannya yang bertebaran. Ke Cenong, daripada Tok jaluran Tok Syahidin ya. Okey, kita menunggu Tok Zainal Abidin. Kita perhatikan dahulu sejarah ni. Tok Syahidin ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah Ustaz dah masuk. Mana pula pergi? Mungkin lain tak berapa clear tu tak. Mungkin ya. Mungkin lain tak berapa clear. Kita menunggu beliau dulu ya. Tok Syahidin, dia mengilik di Sungai Pahang. Tadilah dia berkahwin dengan Tok Johara tadi. Dia berkahwin dengan orang kaya Datuk Kaya Ismail tadi. Yang Datuk Kaya Ismail ni anak bagi Tik Juwita. Tik Juwita yang berkahwin dengan Tok Tambi Banin, orang India, dia tulis situ. Okey, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Boleh ya Ustaz dengar suara? Dengar. Suara saya jelas. Okey, alhamdulillah kita dah bersiaran Ustaz. Jadi alhamdulillah pihak kami mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih dengan kesudian Ustaz untuk kali yang kedua untuk kita menceritakan tokoh yang hebatlah satu ketika dulu negeri Pahang, Tok Syihabuddin ya. Yang mana beliau adalah satu tokoh yang satu ketika dulu yang disebut-sebut oleh masyarakat hingga ada berlaku karamah, kemuliaan yang Allah Taala beri kepada beliau. Jadi pada malam kita nak sambung balik yang tak habis cerita Tok Syihabuddin tu. Alhamdulillah para penonton dah menunggu dah Ustaz. Para penonton dah menunggu dah Ustaz. Ya, kita nak teruslah. Boleh tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perbincangan kita malam ni, marilah kita menghadiahkan. Suara tak apa jelas Ustaz. Ya. Kalau kuat sikit. Hadiahkan Al-Fatihah kepada roh-roh para. Okey, kejap Ustaz tanya audiens, pendengar boleh dengar tak suara Ustaz Zainal? Orang yang ikut live pada malam ni boleh dengar Ustaz Zainal? Kalau boleh dengar info ataupun maklum balas sikit, komen sikit, komen. Suara Ustaz, okey boleh terus Ustaz Zainal cakap. Ustaz Zainal boleh cakap, kita nak dengar. Suara tak berjelas. Jadi alhamdulillah pada sesi yang kedua ni kita bercerita sikit tentang yang saya dah bentangkan pada minggu lepas, iaitu tentang beberapa tokoh-tokoh yang kita sebutkan. Yang pertamanya iaitu berkenaan dengan Suji Bilang, dan juga pada malam ini saya akan bincangkan sikit tentang Qadi Ismail ya. Dengar suara saya? Assalamualaikum. Dengar suara saya? Tadi saya dah bacakan satu kerangka syair pada minggu lepas yang ditulis oleh Tok Syihabuddin yang berbunyi, asal Pahang 4 saudara, di Pulau Datu seorang dibera, daerah Mengkarah saudara yang tua, yang dicenor moyang Tok Raja. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam syair ni ya,
Datuk Sabudin telah menyebutkan tentang nama Cenor. Dia telah sebut tentang nama Cenor. Maknanya pada tahun sekitar 1750 nama Cenor ni dah ada. Dah ada. Maknanya Datuk Sabudin dah sebut dalam sains dia. Dan dia sebut juga ke atas itu Datuk Perkasa. Jadi maknanya Cenor ni pada tanggapan saya lah, mana dalam tahun 1600 awal pun daerah Cenor ni dah ada dah ada ke dalam peta lah kata orang ni sebab kebetulan saya belik dalam internet lah ni, kita baca, kita tengok dalam internet lah, dalam buku tak ada. Kebetulan saya sedang mencari peta-peta tanah Melayu, sebenarnya tanah Melayu lah, di mana saya tengok apa ni, Pulau Pinang ni dikatakan dibuka oleh Princess Light pada tahun 1780. Dan ada yang mendakwa Pulau Pinang ni dibuka lebih awal pada tahun 1730. Jadi bila saya tengok dalam peta yang dilukis oleh orang Portugis, peta-peta yang dilukis oleh orang Belanda, nampaknya Pulau Pinang ni lebih awal. Lebih awal. Mana dia orang Belanda dah sebut dah. Pulau Pinang ni pada tahun 1550. Dia dah sebut dah. Dalam peta tu ada Pulau Pinang. Begitu juga saya pernah membaca tentang sejarah Selangor. Di mana dia orang menyebutkan bila Selangor ni disebut orang lah nama Selangor ni. Jadi kalau tengok dalam tulisan-tulisan tu, mana Selangor ni tidak begitu terkenal. Yang disebut ialah Kelang, disebut ialah Sabak Bernang Tapi dalam peta yang dibuat oleh orang Belanda tahun 1500 ada ditulis nama Selangor. Jadi dan saya tengok juga ada tulis Rembau tahun 1550 tu ada Rembau, ada Serting di Negeri Sembilan kan. Ada Serting, kemudian ada Sungai Triang. Ada Sungai Triang. Jadi di sini saya nak tekankan kepada peminat sejarah yang muda-muda lah, yang orang muda lah. Maknanya yang banyak lagi masa nak mengkaji Maknanya kita kena luaslah kajian kita sampai pada kajian tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis daripada Portugis, penulis daripada Belanda penulis daripada Eropah. Maknanya kita nak tahu macam mana keadaan tempat kita ni sebab saya Cenor tu bila dia sebut, setengah orang kata baru lagi nama Cenor ni. Tapi Ustaz Berakat pernah beritahu saya, dia kata Ustaz dia gambar dalam saya tu sebut dia ni dah ada dah. Saya kata kalau gitu maknanya Cenor ni tahun 1700 dah ada lah. Tersebut dia sebut pula maknanya moyang Tok Raja Maknanya moyang Tok Raja ni, kalau Tok Gemuk tu moyang dia. Moyang Tok Gemuk maknanya tahun 1600 pun Cenor ni kemungkinan sudah diduduki, sudah ada orang tinggal di situ. Itu yang pertama. Maaf saya lari sikit lah daripada tajuk kita malam ni. Yang kedua tentang Suji Bilang, tokoh yang sebut Suji Bilang. Macam-macam cerita tentang Suji Bilang ni yang dibuat oleh pengkaji sejarah, sebagaimana yang kita telah mendengar minggu lepas daripada yang Al-Fadhil Ustaz Ridha yang menceritakan, walaupun tak begitu jelas pada kita lagi tapi dah menceritakan sedikit sebanyak tentang Suji Bilang ni macam-macam. Jadi saya menulis dalam buku saya, ada orang, sebab ada orang tegur saya, dia kata salah Ustaz, maknanya yang saya buat tu tak betul lah, tak betul tentang Suji Bilang ni. Saya tak ada khabar ni betul salah, sebab saya mengkaji maknanya apa yang saya tulis ni daripada
catat lisan daripada orang tua dulu. Jadi ada macam-macam suji bilang ni. Ada kata suji bilang, ada kata suci bilang, ada kata sujud bilang, macam-macam. Tapi saya mengkaji daripada tahun 1980, saya rasa tak ada nama lain suji bilang ni. Satu je nama dia, suji bilang. Saya tak dengar orang sebut sujud bilang ke. Ya. Sebab saya ni saya biasa pergi ke kampung-kampung cari dan saya tak cerita benda yang saya tahu. Sebab benda kenapa saya tak cerita benda saya tahu pada orang yang saya nak bertanya tu. Sebab saya nak supaya mana saya nak dapat cerita yang berlainan. Kalau saya sebut cerita macam ni kan mungkin orang tu dia pula kan. Jadi kita tanya dia betul kan. Tapi saya tak jumpa lah nama lain daripada suji bilang. Dan juga suji bilang ni kalau ikut cerita zaman dulu, masa saya berkaji tahun 1980, maknanya suji itu tabur bekas impor. Lawan asli bawa nyumpih tu. Kan dia ada racun tu dia taruh dalam buluh tu namanya suji. Buluh tempat impor tu, yang tajam-tajam tu nama suji. Jadi suji bilang, makna bilang ni banyak lah. Jadi maknanya nama suji bilang ni dah digelaran ya. Sebab maknanya dia ni gagah sangat, handal sangat. Orang zaman dulu kan, macam-macam lah ilmu dia ya. Yang kebel, yang talent ni ya. Jadi dia maknanya dah berbilang-bilang suji. Kata orang ni dah berjelempoh dah. Suji habis. Yang orang asli nak memanah dia tu, tapi kata orang ni selai bulu rambut pun tak gugur ke tanah. Itulah hebat yang tak suji bilang ni. Masa dia melawan dengan batin Sarido ya. Dia kahwin. Ada juga orang komplain saya, dia kata tak betul. Tok Suji bilang tak kahwin. Bagi saya tak mempertahankan hujah saya. Tak mempertahankan kajian saya. Cuma bagi saya orang zaman dulu ni isteri dia banyak kan. Isteri dia banyak. Kan? Suji bilang tak seorang isteri dia. Mungkin yang saya disampaikan ke Temelung, dia kahwin lagi. Mana dia nak masuk. Di Temelung ni dia kawasan hutan. Sebab Suji bilang ni dia berdakwah. Dia berdakwah. Sebab saya dah sebutkan minggu lepas, ada 4 orang ahli pendakwah yang dibawa masuk ke Pahang ni oleh Sultan Abdul Jalil. Semasa dia mula-mula naik tahta. Yang Ki Suji bilang, Makassar, Besar, Ali Mambang. Jadi Suji bilang ni dia berdakwah di kawasan Temelung. Dia jadi orang besar situ, dia nanti menjadi pembesar, tahulah tu Bulu ke, kita pun tak tahu kan, saya pun tak nak cakap. Orang kaya 16 ke, orang kaya 8 ke, orang kaya 4 ke, saya tak berani cakap. Tapi mana dia memang ada kata orang ni apa ni, jawatan dia di situ. Di Temelung. Di Tanjung Kamal. Saya nak betulkan di Tanjung Kamal. Di Tanjung Kamal ni dekat dengan Jambatan Gantung, Esplanade tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Pekansari Temelung, ada Esplanade tu kan, dia ada Jambatan Gantung, di seberang sana tu Pekansari itu Tanjung Kamal. Dan baru ni masa saya jumpa dengan wartawan Sinar Harian Temelung, bekaslah sekarang ni. Sebab sekarang ni dia kan berniaga aiskrim vanila kan, yang bersuruh tu kan, aiskrim vanila yang bersuruh kat Temelung tu. Cik Faisal dia tu dulu wartawan Sinar Harian. Jadi saya banyaklah berbincang dengan dia. Dan dia pun banyak mengkaji. Dan dia kata saya lah. Dia bersegi bukti, dia kata Ustaz, dia kata mungkin Ustaz khabar Tok Suji bilang duduk di Tanjung Kamal tu betul. Saya kata kan pula betul pula. Sebab dia khabar baru ni ada kawan saya nak buat sangkar patin. Dia sodok kawasan tepian tu. Jumpa banyak kubur-kubur lama dekat Tanjung Kamal tu. Tapi saya tak pergi tengok di situ ya. Jadi kisah Tok Suji bilang ni daripada buluh yang dibuat untuk isikan ipoh tu,
dan juga kisah dia berkahwin dengan anak Batin Saridun. Ya. Batin Saridun ni dia duduknya di Gunung Senyum, kawasan Gunung Senyum. Sampailah ke Kuala Semantan, dia punya area dia lah, di sebelah kanan Sungai Pahang. Sebelah kiri Sungai Pahang ni orang lain pula. Sebab kita sebelah kiri Sungai Pahang lain, sebelah kanan Sungai Pahang lain. Ya. Kalau tuan-tuan tengok, bandar-bandar ni semua duduk sebelah kiri. Kan? Bandar Jerantai duduk sebelah kiri. Bandar Kelakar duduk sebelah kiri. Bandar Temerloh duduk sebelah kiri. Bandar Terian duduk sebelah kiri. Semua sebelah kiri Sungai Pahang. Sebelah kanan orang lain pula mengentok. Jadi sebelah kanan tu masa 1700 ni kawasan-kawasan dalam hutan tu Batin Saridun ya. Dia duduk situ. Jadi Suji Bila ni datang ke Temerloh, duduk di Kuala Semantan, dan dia berdakwah sebab dia ni orang lama ya. Dia berdakwah ke orang-orang asli ni. Jadi marahlah Batin Saridun je berdakwah ke orang dia. Jadi berlakulah kata orang sedikit pertelingkahan di antara Suji Bila ni dengan Batin Saridun ya. Batin Saridun ni ada anak dia namanya Bakul ya. Kalau ikut cerita lah ya, Bakul nama dia. Kemudian apabila Tok Suji Bila dapat mengalahkan Batin Saridun, dia berkahwin dengan anak Batin Saridun, Bakul itu, dan dinamakan Balkis ya. Jadi daripada isteri Balkis ni, isteri lain saya tak tahu tuan-tuan ya. Mana situ Singapura tadi, orang dulu ni kalau orang alim biasanya banyak isteri kan. Macam Qadi Ibrahim ya. Qadi Ibrahim, Qadi Besar Pahang. Qadi Besar Pahang yang pertama, mufti yang pertama di bawah pemerintahan British, Tok Montong. Qadi Besar pertama, Qadi Ibrahim ya. Itu orang kampung, orang aki saya dulu lah. Tapi tak kena betul kata orang keras. Tu aki saudara lah. Dia ni orang alim kan. Isteri dia daripada Kuala Ipeh ada. Di Jerantai, di Pedar. Ada ya, Datuk Saruji tu dia kata keturunan Qadi Ibrahim. Kemudian di Keردau, di Teluk Sentang, di Balai Gantang, di Jelang, di Jenau, di Kertau. Ada isteri dia. Baru ni saya jumpa orang Kertau. Dia kata, kenal Qadi Ibrahim? Saya kata, tu untuk saudara saya. Dia kata, saya ni cucu dia. Rupanya ada lagi. Sedar-sedar saya cari tu, anak cucu tu Qadi Ibrahim ni, ada lagi di Kertau. Ya? Tapi ustaz tu sekarang ni, ayah dia dah pindah ke Pulau Rebia di Pekan tu. Ya? Tapi dia cerita saya lah. Kemudian Ustazah Mariam Cik, ya? Yang duduk dekat dengan sekolah Arab Cenau tu. Itu keturunan Qadi Ibrahim. Jadi orang dulu ni tuan-tuan dia banyak isteri ya. Jadi saya taklah nak menafikan pendapat tuan-tuan tu tahu ya. Tapi tak boleh menafikan kajian-kajian cerita-cerita yang mengatakan Datuk Suji Bila ni berkahwin dengan Balkis ini tadi ya. Jadi perkahwinan ni dapat dua anak ya. Dapat perkahwinan Suji Bila ni Temerloh ni dengan Balkis ini tadi dapat dua anak, iaitu Datuk Zainal Abidin lah. Zainal Abidin yang anak lelaki-lelaki. Dan terdapat satu anak perempuan namanya Mendiah. Mendiah ya. Jadi Zainal Abidin ni dia nikah dengan saya tengok dalam satu catatan orang tua dulu lah. Nur Siah nama dia. Orang Cenau, dia kata sepupunya di Cenau. Kemudian anak dia Mandiah ni, anak Suji Bila perempuan Mandiah ni masyhur zaman dulu. Dia ceritakan berkahwin dengan Panglima Bagus. Ya? Panglima Bagus ni anak cucu Datuk Matang daripada Perak. Ya? Saya banyak orang tak setuju dengan saya pendapat saya ni. Tapi ini saya buat kajian lah. Kajian saya ya. Kajian saya ni kajian lah ya. Jadi Mandiah ni nikah dengan Panglima Bagus daripada Perak. Jadi duduk di Kuala Temerloh. Kalau tuan-tuan pergi dekat dengan apa ni jambatan kereta api laju kan.
Di Temerloh sekarang ni dia tengah buat jambatan kereta api laju. Jambatan Temerloh baru ada satu. Dia ada dua projek sekarang ni Projek jambatan dua di Temerloh. Satu dekat dengan jambatan Temerloh, dia buat dua jambatan berkembang. Kemudian satu lagi projek kereta api laju. Jadi kalau tuan pergi ke situ, di bawah kawasan situ, di kawasan itu tuan-tuan akan jumpa ditulis Kuala Temerloh. Kuala Temerloh. Di situlah tempat Datuk Panglima Bagus ni diberi oleh Datuk Suji Bilang menjadi Tok 4 lah. Senang cakap begitu lah. Mana dia jadi Tok 4 di situ. Jadi ketua situ lah. Dia buka Kuala Temerloh tu jadi satu macam bandar jugalah. Tempat orang berjual, tempat orang berniaga di situ. Sebab itu sebalik pada wartawan Sinar Harian Faisal tadi, bila saya cerita gitu, dia pergi tengok pula situ. Dia pergi jalan situ dekat Kuala Temerloh tu, dia kata memang betul Ustaz. Orang tukang tuan kebun kelapa tu ada banyak batu-batu nasihat lama. Yang zaman dulu tak tahu siapa punya di situ. Mana di situ ada orang lah. Zaman dulu Jadi tu Suji Bilang ni, kalau ikut kajian saya, untuk di kawasan Temerloh ni ada dua anak dia dan Mendiah. Zainal Abidin kahwin dengan Dosia, orang Cina, dan Mendiah ni kahwin dengan Panglima Bagus. Zainal Abidin ni pula, anak Suji Bilang ni, dia ada dua anak yang kami tahulah. Mungkin lebih kan? Mana saya tak menafikan lebih. Tapi yang kami tahulah, iaitu Datuk Tok Sahabudin, tokoh yang kita bincangkan pada malam ini, Tok Sahabudin. Dan yang kedua, Tok Sahi, Tok Sahi yang nikah dengan anak Tok Ismail, orang kaya Ismail Cenor. Itu nama dia Jauhara lah. Juara orang gelap tu juara Sebab itu saya dapat nama itu daripada Datuk Aziz, bekas kita punya SUK Pahang dulu kan. Saya jumpa dengan Aziz tu di Kuala Lumpur bersama dengan Dr. Munir dekat pejabat air Kim dekat Jalan Duta. Jadi di masa itu Datuk Aziz datang dan dia bawa silsilah tu, banyaklah silsilah dia bawa. Saya tak tengok semua lah, saya tengok yang saya tahu je lah Jadi anak Zainal Abidin ni Tok Sahi dan Tok Sahibudin. Tok Sahibudin bin Zainal Abidin, Tok Sahi bin Zainal Abidin. Jadi Tok Sahibudin duduk di Temerloh, Tok Sahi duduk di Cenor, di kampung Macang Gelap asalnya. Dia sampai di situ. Tapi kubur dia dekat Kampung Teluk dekat Kampung Teluk. Saya pun banyak confuse juga sebenarnya. Sebab saya pernah pergi ke kubur Tok Sahi ni. Kalau orang nak buat kajian, sebab Tok Sahi ni dia tidak dikuburkan bersama dengan makam keluarga raja. Belah hilir, belah hulu daripada jambatan kan. Mana kubur Tok Sahi ni belah hilir jambatan. Saya heran juga. Kenapa pula kubur keluarga raja di sebelah hulu, kubur Tok Sahi ni di sebelah hilir. Dan kubur Tok Sahi ni tak pula ditanam dengan dikuburkan sama di kubur Kampung Pantai kan. Iaitu dekat dengan kubur Datuk Tan Minudin kan. Jadi itu saya sampai sekarang saya confuse kan jadi macam tu kan. Kemudian apa ni? Tok Suji Bilang ni macam memang itu kematian dia misteri tak tahu di mana dia mati. Ada kata mati di perjalanan yang betul. Ada kata matinya di Kedah. Saya dapat cerita matinya di Kedah. Dan matinya kerana urusan perniagaan. Dia pergi berniaga. Jadi saya dalam kajian saya lah, saya baca, saya tak berapa percaya dia pergi berniaga. Sebab apa? Dia ni orang besar. Mana dia orang besar tu malu kan? Kenapa pula dia nak pergi berniaga kan? Dan kebetulan dalam tahun 1720 tu kan, tahun 1720
maknanya masa itu anak Raja Bugis duduk di Pahang. Ada yang duduk di Pahang kahwin dengan anak Raja Pahang. Dan pada masa yang sama juga mereka pergi menyerang Kedah. Ini tak panjanglah cerita dia kan. Jadi saya berpendapat Tok Suji Bilang ni dia bukan berniaga. Maknanya dia mengikut tentera Daim Prani ini pergi ke Kedah, dan dalam peperangan itu bukan kata Tok Suji Bilang saja yang meninggal di situ, dengan Daim Prani sekali kan. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Kedah, kubur Daim Prani ada di sana, ada di Kedah. Sebab peperangan itu mana Perak Bugis ramai yang meninggal dunia, termasuklah Daim Prani yang meninggal dunia di Kedah. Dan saya agak ini andai saya lah, sebab untuk Bilang ni orang besar kan, tentulah pergi je atau membantu tentera Bugis yang pergi berperang dengan tentera Kedah. Itu dia. Jadi ada apa-apa benda yang dibangkit di situ. Soalan ada. Ya. Ada soalan tu, cuma kita minta okey, ada soalan. Benda beza Al-Datuk Syihabuddin untuk Mengkarak dengan berdua pernah berdebat, boleh Ustaz ceritakan? Ada Ustaz, benda ni beza. Beza ya. Boleh benda beza aliran Tok Syihabuddin dan Tok Mengkarak. Saya masuk ke, kalau itu maknanya kita masuk bahagian kedua lah. Bahagian ketiga lah seperti saya nak sebutkan itu saya akan ceritakan sikit tentang Qadi Ismail Tokoh yang seterusnya iaitu Qadi Ismail nama dia Qadi Ismail. Qadi Ismail ni adalah tuku kepada Tok Syihabuddin Dia tuku kepada Tok Syihabuddin. Kampungnya di kampung Bangau Tanjung Bangau Tanjung ni kalau tuan-tuan pergi makan patin pancit kan, patin Bangau, patin mana lagi kalau tuan-tuan pergi makan patin kancil lah sebenarnya, yang dekat tepi sungai itu Bangau Tanjung lah. Dan kalau tuan-tuan pergi ke depan sikit lagi, daripada Bandar Temelur kan, masuk Bandar Temelur Hotel Malaysia, terus ke patin kancil. Kalau tuan-tuan pergi depan sikit, ada satu lagi kedai patin yang berdekatan dengan rumah orang tua. Rumah orang tua kampung Bangau Tanjung, dan bersebelahan dengan Tadika Kemas. Dekat Kemas tu ada kubur. Atas busuk tu lah. Dekat Kemas tu ada kubur, ada satu busuk. Atas busuk tu kubur Tok Ismail. Bukan Tok Ismail. Datuk Komul ni maknanya dia ni dikatakan orang Bugis. Dan ada orang kata dia ni anak Daim Prani Ada orang kata Jadi saya tuan-tuan saya nak sebut, bukan saya nak komplain benda tak, semua saya nak beritahu ingatkan je lah. Nak beri kata orang ni supaya kita jelas saya dah check dah Qadi Ismail ni. Saya check. Sebab yang pada saya tu, yang diceritakan oleh pak saudara saya, Qadi Ismail ni anak Raja Siak. Siak Jambi Siak Jambi lah. Siak Jambi tu di K1 lah kan. Orang Minangkabau pantai sebagai pantai timur Kalau orang Minangkabau Padang ni dia pantai barat Mana yang Minang, orang sebut Minang tu, yang Negeri Sembilan tu, dia Sumatera sebelah barat tu. Kalau daripada Jambi ataupun Siak, ini di sebelah pantai timur Jadi saya carilah, sebab hikayat Siak ada kan. Saya baca juga hikayat Riau yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Nak cari siapa Datuk Ismail, Qadi Ismail ni. Sebab dulu ayah saya kata, tahun 1920, masa dia sekolah kebangsaan kan. Jadi tiap-tiap tahun kubur Qadi Ismail ni meriah. Orang datang tahlil. Dia ada haul. Dia ada haul situ. Kerabat raja datang bertahlil ke situ. Buat kenduri 3 hari 3 malam.
ditukar semua bendera-bendera. Dia ada bendera keliling kubur tu. Jadi dia tukar semua bendera-bendera tu semua ditukar. Jadi Wadi Ismail ni dia berada di Pahang dalam kita sebut dalam 1740 1750 ya. Jadi kalau kita balik kepada 1620 Sultan Iskandar Mahkota Alam dari Aceh telah datang ke Pahang dan dia menakluk negeri Pahang ni. Kalau orang Pahang berperang dengan Sultan Iskandar Mahkota Alam. Jadi Sultan Mahkota Alam ni dia ambil 10,000 orang Pahang ni bawa lari ke Aceh tu. Termasuklah Tun Sri Lanang kan. Dibawa lari ke Aceh tu. Duduk di sana. Mana dengan cerdik, cara cerdik. Mana tak cerdik, cara tak cerdik. Ya? Masing-masing bahagian. Jadi pada masa Mahkota Alam ini, mufti dia Samsudin Al-Samutrani. Ingat tuan-tuan ya. Sultan Mahkota Alam ni, mufti dia Samsudin Samutrani. Dan ulama dia, bukan mufti, ulama dia Hamzah Pansuri. Jadi Hamzah Pansuri ni dia membawa ajaran martabat 7 pada tahun 1620. Tu Ismail ni 1740. 100 tahun beza Jadi orang Pahang duduk di Aceh, apabila mati Iskandar Mahkota Alam, kan, ramailah orang ni balik semula ke Pahang. Kan? Jadi ramai orang ni balik semula ke Pahang. Dan hubungan Pahang masa tu erat lah. Sebab pengganti Sultan Mahkota Alam itu Sultan Iskandar Sani. Sultan Iskandar Sani, nama asal dia Sultan Ahmad, Raja Ahmad. Dia Raja Pahang. Raja Pahang yang diambil oleh Sultan Mahkota Alam jadi raja di Aceh. Jadi hubungan Pahang tu memang erat. Dan pahaman di Aceh itulah pahaman di Pahang. Ya. Jadi kalau orang Aceh tu martabat 7, orang Pahang pun bermazhab dengan martabat 7. Ya. Dia martabat 7 ni tuan-tuan, dia bukan kita punya Asyairah tu. Asyairah tu dia pegangan asal dia lah. Dia punya terah dia. Mana orang yang martabat 7, dia Asyairah juga. Maturidi juga. Kita umur berakhir juga. Mana kita yang sama juga pakai. Bukan kita lain ya. Jadi di Pahang masa tu, pada masa tu Sabudin tu masih lagi kuat. Kalau kita tengok dalam saya itu Sabudin tu masih lagi kuat. Ajaran martabat 7. Termasuklah mufti itu perkara pada masa tu. Anak dia Imam Nur Qadim pun martabat 7. Kemudian di Pekan, Tok Tuan martabat 7. Kemudian Nahkoda Abdullah di Pekan martabat 7. Ya, kemudian di Baduk, kampung Baduk dekat Sanggar ni, kampung Beduk asal dia. Beduk ni lah tabur. Ya, sebab zaman dulu kampung ni tak semua di Semai Jumaat. Macam kawasan saya ni banyak gantar je di Semai Jumaat. Kampung Bawah, Bintang, Pejawi, Perbani tak ada. Semai Jumaat datang ke Perikatan. Semai Jumaat tu kampung masing-masing lah. Macam orang belah Sanggar, Sanggar Seberang, Sanggar, Teluk Setar, Semai Jumaat datang ke Beduk. Bila bunyi Beduk tu, Semai Jumaat lah. Jadi di Pulau Tawar pun, Pulau Tawar dah ada dah masa tu. Pulau Tawar dah ada dah masa tu Sabudin tu. Disebut oleh Tok Sabudin. Pada Pulau Tawar tu pun orang mengajar ajaran martabat 7. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, benda ni tak salah. Tok Sabudin tak khabar salah. Ingat itu bukan, jangan khabar salah dah. Tak salah. Martabat 7 tak salah. Cuma orang tak boleh faham. Sebab dia bukan sifat 20. Dia tinggi lagi. Orang yang boleh bahasa Arab, orang yang boleh Quran, hadis, orang yang alim betul, baru boleh martabat 7 ni. Lawan martabat 7, wahdatul wujud ya. Dia kata martabat 7 ni dalam bahasa Arab dia wahdatul wujud. Ya, kesatuan wujud. Lawan dia benar. Wahdatus suhud.
Wahdatus Suhud. Jadi Qadi Ismail tadi, balik pada Qadi Ismail yang membuka pondok di Kampung Bangor Tanjung, dia ni membawa ajaran Wahdatus Suhud. Dia tak bawa Wahdatul Wujud. Qadi Ismail ni. Dia Qadi. Jadi banyak-banyak dalam Pahang tu. Dengan Qadi, dengan Mufti di Pekan, di Cenor, di Kuala Lumpur, di Pulau Tawar, di mana, di Jakarta. Kan? Jadi Qadi Bangor ni, dia tak ikut mazhab yang dipakai di negeri Pahang pada masa tu. Dia pakai Wahdatul Syuhud. Ngajar sampai 20 subuh lah. Itu untuk budak-budak, untuk orang awam ni kan. Tapi bila naik ke atas tu, sebab dia ada tarikat, kan? Mana syariat. Syariat tu baru sekali lah. Tarikat, kan? Hakikat, marifat. Jadi dia, bila nama hakikat, marifat tu, itu dia tak belajar sampai 20. Dia belajar Wahdatul Wujud ataupun Wahdatul Syuhud. Jadi bezanya, itu beza di antara Datuk Sabudin. Sebab Datuk Sabudin ni anak Qadi Ismail. Anak murid kepada Qadi Ismail Bangor. Jadi dia belajar Qadi Ismail, jadi automatik faham lah anak murid kan. Mesti ikut guru dia. Jadi dia bawa Wahdatul Syuhud. Dia tak bawa Wahdatul Wujud. Sebab itu dalam antara dua tu dia tak kata salah tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok sejarah Wahdatul Wujud, Wahdatul Syuhud ni, biasa ada satu guru je di India sana. Yang di bawah Kiamat tu. Kan? Di bawah Kiamat tu. Tapi ajaran tu yang jadi berkembang. Mana dia pecah dua. Daripada Tok Guru tu, dia pecah kepada Wahdatul Syuhud dengan Wahdatul Wujud. Bila Tok Syuhud dia ni balik kemari, kan? Dia nak hapuskan Wahdatul Wujud ni. Sebab apa? Sebab apabila Sultan Iskandar Sani, Iskandar Mughal Alam itu mangkat, naik Iskandar Sani, jadi Iskandar Sani ni dia lantik Nuruddin Al-Ghaniri, ya. Imam, disebutkan imam dari Gujarat, India sana, ya. Imam dari Gujarat, Mufti Aceh, Darussalam. Kalau tengok secara asli Darussalam tu di negara Aceh sana, dia punya mufti dia, nama dia salah satunya Nuruddin Al-Ghaniri yang membawa pahaman Wahdatus Syuhud, ya. Jadi Tok Sabudin ni dia cuba apa kan? Sebab di sana, di Aceh sana, ajaran Wahdatul Wujud ni dah jadi saling suluk buta. Sesat. Di Aceh tu. Di Aceh tu ajaran martabat 7 tu sudah jadi suluk buta. Kalau orang Aceh dia tak kira suluk buta, salek buta. Suluk tu salek, ya. Salek buta. Jadi Tok Sabudin ni itulah. Maknanya dia balik kemari, dia membawa ajaran Wahdatul Syuhud, ya. Wahdatul Wujud ni susah tentang kita nak, ya. Sebab dia ambil daripada Ibn Arabi. Ibn Arabi yang ahli tasawuf tu, bukan Ibn Arabi, ya. Jadi Qadi Ismail ni dia ada anak, ya. Meradah, ya. Anak dia nama Meradah. Anak dia akan kahwinkan dengan Tok Sabudin, ya. Jadi itu beza dia. Dan pada masa Tok Sabudin ni berdakwah di Pahang, iaitu pada masa Bendahara Ali, ya. Bendahara Ali, jadi dia mendapat sokongan daripada Bendahara Ali untuk menghapuskan ajaran betul-betul ni, dan juga mendapat sokongan daripada Habib-Habib yang datang ke Pahang, ya. Sebab itu Tok Sabudin ni dia belajar dia habis sebab kajian lah. Dia belajar di Jawa, dia habis belajar di Jawa, dia pergi pula ke Yaman, dan dia pergi pula sampai ke Afrika Selatan, ya. Sebabnya dia nak cari tu apa ni, dia nak cari kubur, nak ziarah kubur Pakih Yusuf Abdul Salam, Tok Guru kepada Tok Guru dia, ya. Sebab Qadi Ismail ni sempat belajar dengan
Pakih Yusof Abdul Salam yang duduk di Banteng, dia apa ni yang jadi mufti di Kerajaan Banteng pada masa sebelum itulah. Jadi Tok Sabudin ni dia duduk di Yaman dan balik ke Pahang ni dia menyebarkan tarikat adat zikir adat. Dia menyebarkan juga dikir Pahang tu. Dikir Pahang yang kita dikir masa dulu lah. Orang nak kahwin, malam-malam orang nak kahwin tu kan. Orang berdikir lepah-lepah bentuk lepah tu. Antara yang menyebarkan tersebut dia tu. Dia baca daripada bersanji tu. Sebab itu orang kalau tuan-tuan tengok di Kampung Teh. Kampung Teh di Jerantut dalam tahun 90-an kan. Dalam tahun 90-an di Kampung Teh tu di Jerantut. Kalau tuan-tuan pergi jalan daripada Jerantut tu ikut jalan darat ni nak pergi Kuala Lumpur jumpa Kampung Teh. Kampung Teh tu orang situ dia ada masukkan zikir Tok Sabudin. Saya pelik je ke? Sedangkan di kampung saya zikir tu dah tak ada dah. Dah lama dah tinggal orang. Tapi maknanya di Kampung Teh tu sampai tahun 1990 masih lagi orang berdikir dengan dikir Tok Sabudin. Sebab tu dikir Tok Sabudin. Tok Sabudin yang mengasaskan dikir. Itu juga dengan hati adat Tok Sabudin yang menyebarkan. Tapi benda ni semua dah hilang tuan-tuan. Ada banjir dah tak ada Jadi itu dia Jadi perbezaan detail Murtabat 7 ni saya pun tak berani nak terang lah sebab saya tak ada ilmu tentang itu Jadi Ustaz Barakat macam mana? Okey, ada soalan-soalan daripada audiens kita insya-Allah. Dia tahu Ustaz tak ada ke martabat 7. Ada yang bertanya, dia tahu Ustaz tak ada ke martabat 7. Martabat 7 ni dia seluruh Pahang. Masa sebelum Tok Sabudin lah. Bila apa ni anak dia kan. Anak dia Tuan Teh jadi mufti. Jadi dia apa ni? Dia keluarkan satu warta. Warta mengharangkan apa ni? Mengharangkan ajaran Martabat 7. Ini warta dia. Dia mengharangkan ajaran Martabat 7 di Pahang. Jadi orang lepas daripada zaman Tok Sabudin tu tak ada dah orang belajar Martabat 7 secara terang-terangan kecuali secara bersembunyi-sembunyi sebab Tok Sabudin beri mengakukan Martabat 7 ni sehingga dia pernah pergi kata orang ni cara keras sikit lah dengan orang Rawa di Rawa di kawasan Rawa. Orang Rawa, orang Rau orang di Rawa ni ramai orang Rau orang jadi mereka ni orang yang kuat pegang tarikat dan mereka beramal dengan Martabat 7 ni pada masa tu lah. Sekarang ni saya tak tahu kan. Martabat 7 ni saya tahu, saya belajar juga masa saya duduk Pekan dulu. Masa saya duduk Pekan dulu, membuat kajian-kajian di Pekan dulu. Banyak Martabat 7 ni. Tapi bagi saya ajaran ni dah tak samalah dengan yang benda Abdul Suri ajar tak sama lah. Dah kata orang ni dah menyimpan jauh lah daripada sebab saya tengok kitab-kitab dia. Semasa saya duduk Pekan tu saya pun terstik kitab-kitab yang guru yang ajar Martabat 7 ni, tapi kita tak tahu mana lepas mana saya tahu dah. Dah pindah-pindah ni hilang. Tapi dulu banyak saya simpan. Kitab-kitab. Saya ada kitab daripada Dong pun saya ada simpan kan. Kitab dia. Di sana tak ada Martabat 7. Di Pekan ni banyak Martabat 7 Tapi saya rasa dah menyimpan sikit lah. Susah. Tapi macam mana kalau tuan-tuan nak tahu juga boleh baca dari internet banyak Tuan-tuan tulis je Martabat 7, dia punya intisari dia banyak dalam internet
pemahaman itulah masalah ni kan. Ada soalan Ustaz. Waktu saya uraikan dia ulama penasihat bendahara Tun Ali ya Ustaz. Ada soalan tu. Tok Syahibuddin, adakah dia ulama penasihat bendahara Tun Ali? Pada zaman Tun Ali dia mendapat tempat. Dia mendapat tempat lah. Sebab sebelum tu dia memang dia ada tulis dalam sains dia. Dia tulis dia ni sebagai orang yang terbuang lah. Mana terbuang. Dia duduk, dia orang tak terima dia. Orang tak terima dia. Jadi dia berdakwah kan. Mula-mula balik dia berdakwah, dia pekan. Dia berdakwah ke raja, berdakwah ke apa ni Tok Kaya Semai ya. Tok Kaya berdimat. Tapi orang dia kelas Tok Kaya Osman ya. Kemudian dia pergi ke Mekarak, tempat pak saudara dia, tempat tu saudara dia kan yang masih hidup masa tu, ada pantun dia kan. Pantun yang ditulis oleh Zakaria Hitam ya, disalin pantun tu kan. Pantun tak Syahibuddin dengan Imam Zulbayan kan. Maknanya di situ pun dia kalah juga. Mana orang tak terima lah. Kemudian dia pergi ke Baduk pun tak diterima juga kan. Dia pergi ke Pulau Tawar pun orang tak terima juga. Tapi selepas itu maknanya selepas itu berlaku perubahan zaman. Jadi apa yang didakwakan oleh Tok Syahibuddin ni diterima oleh rakyat Pahang dan diterima oleh bendahara kan. Sebab itu mula daripada anak dia nanti jadi qadi. Dia gelar qadi Balai Gantang. Qadi Balai Gantang ni dia terus daripada zaman Tok Syahibuddin tu, iaitu Tuan Teh qadi Balai Gantang, adik dia qadi Bakar qadi Balai Gantang, adik dia qadi Noh qadi Balai Gantang. Lepas tu qadi Ibrahim qadi Balai Gantang, qadi Ahmad qadi Balai Gantang. Maknanya qadi Ismail qadi Balai Gantang Jadi semua qadi tu dah jadi macam hak orang Balai Gantang. Minta maaf tuan-tuan saya bukan nak bangga tau. Mana cerita tadi yang soalan tadi, adakah dia mendapat pencerapan daripada raja maknanya raja beri dia pencerapan. Dia macam satu perkataran ni, qadi tu dia ambil pada anak cucu dia. Seolah-olah macam jadi macam keturunan pula. Kalau gitu mana yang qadi kawasan Temeluk ni, qadi Balai Gantang. Sampailah kepada qadi Ahmad qadi Ahmad, qadi apa ni, qadi Ahmad yang tahun 1920. Selepas itu barulah qadi ni dilantik daripada dia pilih orang lain lah. Tapi nak ceritakan mana dia ni penasihat. Dan sebab itu ada tadi yang saya tunjuk gambar tadi kan, gambar yang dikeluarkan satu kita gambar warta lah, bertarikh tahun 1790 yang ditulis oleh Tok Syahibuddin tu anak dia. Jadi ini yang tulisan dia ni saya buktikan Tok Syahibuddin ni wujud. Sebab ada orang komplain saya, dia kata Tok Syahibuddin ni wujud kan. Jadi saya pening kepala tak jawab. Dia kata mana wujud Tok Syahibuddin? Saya kata ada kubur. Kubur boleh tunjuk kan. Betul juga kan. Kubur bukan ada tulis nama, bukan ada benda-benda. Ini kubur Tok Syahibuddin. Betul juga orang tu cakap. Dia challenge saya. Lepas tu mana saya kaji-kaji, tengok-tengok dalam kitab ni, saya jumpa yang saya warta tadi, warta ajaran sesat tu yang ditulis pada tahun 1790. Dia kata aku menulis warta ini pada hari Ahad. Pada hari Ahad tahun 1206 Hijrah. 1206 Hijrah bersamaan dengan 1790 ataupun 91. Dan yang menulis ini ialah Muhammad bin Syahibuddin bin Zainal Abidin. Jadi
saya lega lah. Sebab warta yang ditulis pada tahun 1790 menyebutkan tentang Muhammad anak Tok Sabudin yang menjadi qadi pada masa itu, dan dia menyebut juga tentang Tok Syahibuddin ayah dia, dan dia menyebut juga tentang Zainal Abidin kan. Ayah pada Tok Syahid tadi kan. Jadi tahun 1790 bila saya padankan dengan data yang dia orang beri ni, ini betul lah. Kalau tu apa ni, Tuan Teh ni tahun 1790, mana ayah dia tahun mungkin pada dalam tahun 1750 ya. Jadi mana tersebut dia ni ada ditulis nama dia dalam warta ya, oleh anak dia ya. Bukan nama dia Nubih je ayah. Saya lebih sikit-sikit ya. Jadi keluarga tersebut dia ni mendapat beriktirafan daripada bendahara yang Raja Pahang pada masa itu. Ada soalan Ustaz. Tuan Tok Tuan dan Tok Mengkasar itu orang yang sama ke atau tokoh yang berlainan? Tok Tuan dan Tok Mengkasar. Kalau ikut kajian saya lah. Mana saya kalau kajian lain tu saya terima tak ada masalah. Tok Mengkasar ni dia nama tempat kan, macam Tok Mengkarak kan. Tok Mengkarak ni nama tempat. Mana dia Tok Mengkarak ni orang yang jadi ketua di Mengkarak. Di pada zaman tersebut dia tu ada satu orang nama dia Imam Zulbayan. Mana dia. Selepas itu ada lagi Tok Mengkarak ni kan. Anak-anak Tok Mengkarak ni banyak ya. Atau mungkin datang Tok Mengkarak yang lain. Ya. Sebab ada orang soal ke saya. Dia kata awak ni tak betul. Saya bukan masalah tak betul. Masalahnya orang besar ni dia kadang-kadang menantu dia. Kadang-kadang orang lain datang. Jadi ganti dia. Mana kita tak boleh gambar yang ini betul, yang ini tak betul kan. Jadi kalau ikut kajian saya di Makassar ni, Tok Makassar ni dia nama ketua di Makassar, Kampung Makassar. Kampung Makassar ni dia dekat dengan Murtabak Din, Murtabak Pak Din. Yang saya mudah sebut lah tuan-tuan kan. Murtabak Pak Din tu Kampung Makassar lah. Saya duduk situ lama juga. Dan sebab saya duduk Pekan lama. Jadi Tok Makassar ni dia tepi sungai. Pondok dia masih ada sampai sekarang. Tok Makassar ni. Tapi di Pekan, orang Pekan dia tak tahu Tok Makassar yang ni. Orang Pekan cuma tahu Tok Tuan. Dia cuma tahu Tok Tuan. Tok Makassar siapa yang buka Kampung Makassar ni, sebab itu orang Pekan ni dia kata Tok Makassar ni lah Tok Tuan. Sebenarnya Tok Makassar ni memang Tok Tuan tu memang Tok Makassar. Tapi dia bukan Tok Makassar yang saya sebut yang tadi. Tok Makassar yang awal lagi yang dijemput oleh Sultan Abdul Jalil. Iaitu Habib Abdul Jalil ni dijemput Tok Makassar, Suji Bilal, Ali Mambang, besar ni kan datang ke Pahang ni. Menawar di 4 daerah. Di Lepeh, di Temerloh, di kawasan Cenau, di Pekan. Tok Makassar di Pekan. Dia yang mula buka Kampung Makassar tu. Sebab dia orang Bugis kan. Dia orang datang pada Bugis, dijemput. Dia orang alim, orang lama. Dan memang surau dia hidup tuan-tuan. Dia pada zaman dia tu, tuan-tuan, bawah pada zaman tuan tu semua maknanya orang anak cucu dia, orang alim. Sampai zaman saya penduduk Pekan tu, sekarang apa? Surau dia masih hidup lagi. Tapi tak ada sekolah itu. Sekolah itu ya. Jadi Tok Tuan bukan Tok Makassar yang saya sebut yang pertama tu. Tapi Tok Tuan ni dia boleh juga digelar sebagai Tok. Sebab Tok Tuan ni tahun 1720. Tok Tuan ni dia tahun 1720. Bukan pada masa Tok Tuan tu ada Nakoda Abdullah Sungai Madula. Pekan ni luas tuan-tuan dia orang duduk. Pekan ni ada Kuala Pahang. Ada Kuala Pahang Tua. Tuan-tuan kena tahu tu beza tu. Di mana Kuala Pahang, di mana Kuala Pahang Tua. Sebab Raja duduk di Kuala Pahang Tua. Raja tak duduk di Kuala Pahang ni. Sebab Kuala Pahang ni dia terbuka kan. Dia terbuka, orang mudah serang.
Kalau berserah maknanya mudah, kalau lah. Kalau perang mudah kalau gitu. Jadi dia duduk ni, Kuala Pahang tu. Tapi Serandu, Maulana itu tempat raja lah zaman dulu kan. Itu dia. Okey Ustaz. Kasar ni ada. Ya. Okey, rasa kita balik di penghujung rancangan lah insya-Allah. Pencerahan tu insya-Allah kalau ada masa boleh kita buat sesi yang ketiga pula nanti. Kalau ruang peluang banyak benda yang nak dikongsi dengan Ustaz ni insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Saya cakap sikit. Terima kasihlah kepada warisan Cenong. Warisan sejarah Cenong, kepada Ustaz Berakat dan juga kepada teknisian yang tugas pada malam ni lah. Jadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah benda yang saya cakap ni jadi manfaat lah. Dan saya tak ada lah kata orang ni nak menimbulkan keliruan ke benda ke, sebab benda ni benda kajian benda yang saya anggap daripada saya lah kajian. Maknanya kata betul tu kita betul kan. Itu saja ya. Terima kasih. Apabila Waalaikumsalam. Okey, kita semua insya-Allah minggu depan kita ada program, kita akan maklumkan balik siapa ahli panel kita insya-Allah. Terima kasih kepada penonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.